Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita untuk tajuk yang seterusnya. Okey, sebelum ni kita dah tengok tajuk 1.1 sebelum ni. And then kali ni kita tengok pula tajuk 1.2. Okey, kalau dulu kita nak padukan daya, tapi untuk 1.2 ni kita nak ceraikan dia, kita nak leraikan dia. So, bagaimana ia berlaku? Terus saksikan. Kita bersama lagi dengan Cikgu Fenso. Stay tune. Okey, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita untuk kita teruskan dengan subtopik yang seterusnya berkenaan dengan leraian daya. Okey, so ini 1.2 lah. Masih lagi tajuk 1. Okey, masih lagi tajuk 1 untuk tingkatan 5. Baik, ada situasi yang ditunjukkan di depan ni. Okey, ada situasi di mana ada seorang dewasa, mungkin abang ni abang ni adik lah So dia menarik mungkin orang zaman sekarang ni tak tahu dah ni apa kan. Ini adalah upih pinang, daun daripada pokok pinang lah, daun pinang. Ini permainan orang zaman dulu ni you all mungkin dah tak pernah lalui lah, mungkin kat kampung-kampung masih ada lagi lah kan. So ada orang tarik, tapi dia tarik secara bersudut. Dia tarik secara bersudut, bukannya dia tarik secara mendatar. Okey, so ini yang kita nak tengok seterusnya pada hari ini. Jadi dikatakan si seorang ada seorang budak kat sini sedang menarik seorang kawan dalam permainan tarik upih pada hari sukaneka di sekolah. Mengapakah arah gerakan kawannya adalah ke kanan walaupun arah tindakan daya tarikan mencondong ke atas? Maksudnya dia ada sudut lah. Jadi hal ini disebabkan oleh daya tarikan itu mempunyai dua komponen daya yang berserenjang di antara satu sama lain. Jadi komponen itu kita sebut sebagai komponen mengufuk dan komponen menegak. Okey, so ada dua komponen ni. Kita nak tengok bagaimana ia digambarkan, and then bagaimana untuk kita nak leraikan daya-daya itu yang kita sebut sebagai proses meleraikan daya tunggal kepada komponen-komponen daya. Kalau sebelum ni kita ada banyak daya tapi kita nak gabungkan dia, kita sebut sebagai daya paduan. Yang ini pula dia adalah daya paduan yang kita istilahkan sebagai daya tunggal tu, tetapi kita nak leraikan dia kepada daya-daya yang lain. Tapi dalam kes ni kita cuma nak leraikan kepada dua saja untuk memudahkan kita lah. Kita nak leraikan dia kepada daya tegak yang kita kenali sebagai daya Y dan daya yang yang melintang, komponen yang melintang ataupun mengufuk yang kita kenali sebagai daya X. Jadi kat sini dijelaskan dan ditunjukkan bagaimana ia berlaku. Okey, jadi untuk gambar rajah ataupun rajah 1.14 ni, kita tengok bagaimana leraian daya itu dilakukan. Okey, jadi berdasarkan kepada apa yang kita jelaskan tadi, ada budak ini duduk di atas upih, di atas daun pinang ni. Kemudian ada daya tindakan yang dikenakan oleh budak ini ke bawah yang kita kenali sebagai berat dia. Dan dalam masa yang sama ada daya tindak balas yang dihasilkan ataupun yang dikenakan oleh upih ini kepada budak ini ke atas. Jadi daya ini mengimbangilah di antara satu sama lain. Tetapi ada satu daya lagi yang diberikan oleh seorang budak lagi tadi dalam keadaan bersudut macam ni. Jadi dia ada sudut kat sini. Begitu. Jadi kita nak tengok adakah kesannya kepada budak yang ditarik ini. Kalau kita perhatikan, dia tarik ada sudut, tetapi pergerakan dia ada arah yang tertentu. Dan dalam masa yang sama juga ada daya geseran yang bertindak. Nampak So ini adalah satu sistem yang rumit sebenarnya. Ada satu sistem yang melibatkan beberapa daya. Okey, kalau kita tengok kat sini.
Okey, jadi kita tengok dekat yang bahagian ni dia agak rumit sikit kita tengok kan. Ada banyak arah-arah daya tu. Tak apa, kita pergi satu persatu. Okey, dekat sini kalau kita perhatikan yang tadi saya dah cerita tadi, ada berat, ada tindak balas normal, ada daya geseran kan. Yang sekarang ni kita nak tengok bahagian ini. Okey, bahagian ini dia melibatkan kita sebut sebagai leraian daya tadi. Yang pertama sekali kita ada daya yang diberikan oleh seorang budak yang satu lagi tadi dalam keadaan bersudut. Okey, dalam keadaan bersudut. So, kita kena leraikan dia kepada dua daya. Okey, satu yang kita sebut sebagai daya Y ataupun kita label sebagai Fy. Okey, dan satu lagi kita label ataupun kita leraikan kepada komponen yang melintang macam ni ataupun mengufuk macam ni, kita sebut sebagai daya X. Okay, kita boleh leraikan macam tu. Senang saja. Dia daripada daya paduan ataupun daya tunggal tadi, kita leraikan kepada komponen Y dan kita leraikan satu lagi kepada komponen X. Jadi komponen X dan komponen Y itu saling berserenjang. Okay, ini untuk memudahkan kita belajar lah. Okey, seterusnya daripada leraian itu, bagaimana kita buat? Kita ada beberapa langkah dia. Contoh yang ditunjukkan sini ada rajah 1.15 dekat sini. Daya F bertindak ke atas bongkah. So kita katakan dekat sini adalah leraian daya F kepada dua komponen dan magnitud bagi dua komponen tersebut boleh dilakukan dengan mengikut langkah-langkah yang berikut. Okey, so kita ada daya F ni, and then kita nak leraikan daya-daya ni. Okey, langkah yang pertama, okey, ini kena beri perhatian sebab ini penting kat sini untuk kita tengok bagaimana ia dileraikan. Okey, yang pertama, kita kena lukis komponen yang mengufuk. Komponen yang mengufuk. Tadi kan kita ada ini saja kan? Kita ada ini saja, F yang kita nak, yang kita diberikan. Kemudian kita lukis komponen yang mengufuk iaitu komponen Fx kat sini. And then kita lukis komponen Fy. Okey, itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita kena hitung magnitud komponen itu. Contohnya yang kita lukis tadi adalah Fx. Okey, kat sini adalah Fx. Kemudian dekat sini adalah Fy. And then kita nak tentukan dia punya magnitud dia. Berapa besar, berapa magnitud Fx, berapa magnitud Fy. Jadi macam mana kita nak tentukan komponen-komponen tersebut? Kita menggunakan trigonometri. Okey, iaitu yang melibatkan sin cos tu lah. Kan, yang melibatkan sin cos. So daripada asal kat sini, yang ini adalah Fx, dekat sini pun ini sini adalah Fy dan dekat sini adalah Fx. Betul tak? Kan? Jadi daripada sini adalah theta. Jadi kita boleh guna trigonometri. Kita ada dekat sini, saya tulis kat sini. Kita ada theta ni kan. Yang pertama sekali kalau nak menghasilkan ini, kita kena ada cos theta lah. Ini you dah belajar mungkin. Okey, cos theta kita katakan bersebelahan kan. Yang bersebelahan kita, yang theta di sini, bersebelahan dia adalah Fx. So dia adalah Fx. Dia bahagi dengan hipotenus dia adalah F. Okey, bersebelahan bahagi dengan hipotenus itu adalah cos theta. Okey, so kita bawa F ni ke sini, dia akan jadi Fx sama dengan F darab dengan cos theta. Itu yang kita hasil benda ni. And then satu lagi untuk kita kaitkan dengan Fy pula, kita guna sin. Okey, so asal dia macam mana? Okey, asal dia adalah dia guna sin theta sama dengan sin. Kita ambil yang bertentangan, kita bahagi dengan yang hipotenus. So yang bertentangan theta ni adalah Fy. Okey, yang bertentangan adalah Fy bahagi dengan hipotenus dia adalah F. Jadi kita jadikan F sebagai subjek. So Fy sama dengan F, kita darab dengan sin theta. So kita dapat persamaan yang kedua. Okey, so ini adalah yang pertama dan ini adalah yang kedua. So ini yang kita kena tahu. Ini yang kita kena tahu sebab nanti kita nak gunakan dalam menyelesaikan masalah, terutama yang melibatkan kira-kira. Jadi dan pastikan juga you all kena tahu bagaimana nak tekan kalkulator. Of course lah kan. Kalau tak tahu, you tahu nak buat macam mana, tapi bila masuk dalam kalkulator tu salah, cara tak betul. So kacau lah kan. Okey, ini ada bawah ni. Bawah ni yang ditunjuk, yang dikaitkan dengan trigonometri itulah yang saya masukkan tadi kan. Okey, so saya dah jelaskan tadi, sama sajalah. So kita gunakan cos theta Fx sebagai F, and then kita jadikan Fx sebagai tajuk. So kita dapat Fx sama dengan F cos theta dan Fy adalah F sin theta.
So ini ada dua persamaan yang kita akan guna lepas ini. Okey Baik. Seterusnya kita cuba tengok pula ini aktiviti lah aktiviti ni kita mungkin boleh buat kat sekolah ataupun boleh buat kat rumah. Ada main papan gelonsor ni, ada nak nak bersih lantai kan. Semua ada sudut condongan. Kemudian okay. So kita kena fikirlah kan tu bila kita buat aktiviti harian kita. So kita cubalah kaitkan dengan apa yang kita belajar tu. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana untuk menyelesaikan masalah melibatkan daya paduan dan leraian daya. Okey, bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan keadaan inilah. Yang pertama sekali, contoh yang pertama ni kalau kita tengok raja 1.19. Okey, raja yang bawah ni 1.19 ni menunjukkan sebuah bongkah kayu sedang ditarik oleh daya T ni. Okey, daya T yang condong pada sudut 30 darjah. Okey, di atas permukaan mengufuk. Jadi jadual 1.5 menunjukkan magnitud daya yang bertindak ke atas bongkah itu. Okey, so dia beri ada 4 daya kat sini. Yang pertama sekali, daya T ni adalah 36 Newton. Okey, 36 Newton. Tapi kita tak boleh ambil direct dengan ini Manakala berat objek ini ataupun bongkah kayu ni ialah 24 Newton. So ini adalah 24 Newton. Manakala daya yang bergerak tindak balas arc ialah 6 Newton. Dekat R ni ialah 6 Newton dan daya geseran ialah 20 Newton. 20 Newton kat sini. Okey, so dia dah bagi maklumat dalam jadual 1.5. And then disuruh kita dia tanya kita hitungkan magnitud bagi komponen mengufuk dan komponen menegak bagi tarikan T. Okey, so dia ada tarikan T ni. Dia nak suruh kita tentukan komponen mengufuk dan komponen menegak bagi tarikan itu. Yang B ni tentukan magnitud dan arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Okey, arah daya paduan. Kemudian berapakah pecutan bongkah itu jika jisimnya adalah 2.4 kg. Okey, 2.4 kg jisim diberi. Okey, kita tengok cara penyelesaian dia. Okey, yang pertama kita kena ingat lagi langkah-langkah dia lah. Okey, yang pertama kenal pasti masalah, yang kedua mengenal pasti maklumat yang diberikan, keluarkan maklumat yang diberikan. Kemudian langkah ketiga mengenal pasti rumus yang boleh digunakan dan akhir sekali kita selesaikan, masuk gantikan nilai-nilai yang berkenaan. Okey, yang pertama sekali magnitude bagi komponen mengufuk Tx dan komponen Ty bagi daya tarikan T. So kita dah kenal pasti untuk kita labelkan Ty dan Tx tadi So kita dah labelkan. So kita ada satu keadaan ini adalah Tx dan ini adalah Ty. Sekarang ni dia guna T. Dia guna F lagi. Kalau dia guna T kat sini, sini ada T dah juga. Okey, so ini Tx, ini adalah Ty lah. Janganlah guna F lagi. Okey, sesuai dengan soalan tu. Jadi kita nak suruh, kita disuruh untuk menentukan magnitude dia. Jadi langkah yang kedua, sudut condong di permukaan ialah 30 darjah Celsius. Manakala magnitud daya tarikan ialah 36 Newton. Langkah ketiga kita guna persamaan yang sepatutnya lah. Tadi kita dah tengok dah tadi, iaitu Tx kita guna T cos theta. Kan? Manakala Ty ialah T sin theta. Kita dah guna persamaan ini. Kita dah tahu tadi. Kemudian kita gantikan dan kita dapati bahawa Tx adalah 31.18 Newton. Arah dia arah mana? Arah ke kanan. Sebab dia positif kan? Positif dia arah ke kanan. Manakala Ty pula selepas kita kira, kita dapat nilai dia 18 Newton. Arah ke mana? Arah ke atas. Ty ke atas. Dia adalah vertical. Dia vertical menegak. Tx dia mendatar. Okey, so kita dapat leraikan dua daya tadi. Satu daya yang arah X, satu daya yang arah Y. Okey, yang kedua pula dia suruh kita menentukan komponen mengufuk kanan tadi. Kita dapat tentukan dia punya daya paduan lah. Dia suruh kita tentukan daya paduan. So daripada situ kita dapat Tx kita ialah 31.18. Okey, 31.18 kat sini kita tentukan. Daya geseran ialah 20 Newton. Maksudnya macam ni lah. Dia ada pergi ke depan, ni Tx. Okey, 31. Manakala dalam masa yang sama ada daya geseran. Nampak? So, kita boleh tentukan daya paduan yang mengufuk. Okey, daya paduan mengufuk kita ambil komponen yang mengufuk ajalah. Jadi komponen yang mengufuk yang pertama adalah Tx. So ada Tx dan yang kedua ada
ada dia punya daya geseran ataupun FR tu. FR ni diberi 20 Newton. Jadi bila kita gabungkan, maka kita boleh dapat daya paduan untuk komponen yang mengufuk, iaitu F sama dengan TX tambah dengan FR. Jadi TX kita ialah 31.18, manakala FR kita ialah 20. Tetapi sebab dia arah bertentangan ataupun arah ke kiri, kita letak negatif 20 dan akhir kita dapat daya paduan yang mengufuk ialah 11.18 Newton. Boleh Jadi kalau kita menjelaskan dia berdasarkan kepada ayat, kita kata macam ni lah. Komponen menegak, komponen menegak ke atas TY, komponen mengufuk ke kanan ialah 11.18 daya paduannya. Daya paduan untuk komponen mengufuk ialah 11.18 dan dia ialah positif. Maksudnya dia bergerak ke arah kanan. Boleh Okey, komponen menegak pula kita dah tahu tadi TY ialah 18 Newton. Okey, untuk komponen menegak ke atas pula yang kita label tadi sebagai TY, so kita nak cari dia punya daya paduan yang bersifat vertikal lah, yang menegak. Jadi yang menegak tadi kita tahu TY, yang bergerak ke atas ialah 18. Kita sebut tadi ke atas ni bergerak ke atas ni ialah TY 18 Newton. Manakala dalam masa yang sama dia ada daya tindak balas. Okey, ada tindak balas normal yang juga ke arah atas. Kita tengok tadi yang juga ke arah atas ialah 6 Newton. Manakala berat yang bertindak ke arah bawah ialah 24 Newton. Jadi ada berapa daya bertindak dekat untuk komponen vertikal, komponen yang menegak? Ada 3 komponen, iaitu yang pertama TY, yang kedua R dan yang ketiga adalah berat. Jadi ini kita panggil komponen-komponen penegak. Jadi paduan dia macam mana? Kita gabungkan semualah, berpadu. Jadi kita ada TY ke atas tambah dengan R ke atas tambah dengan W ataupun berat dia. Tapi berat adalah ke bawah, jadi kita letak dia sebagai negatif lah. Jadi dia punya paduan dia jadi 18 tambah 6 tolak 24. Jadi kita dapat nilai kosong kat situ. Jadi apa maksud di sini? Daya paduan ke atas bongkah F ialah 11.11 Newton ke arah kanan. Okey, daya paduan yang keseluruhan. Sebab apa? Sebab komponen yang menegak tadi dia dah jadi kosong. Bermaksud di sini dia cancel out, dia dah tak ada. Dia cuma ada daya yang bergerak ke depan saja, iaitu 11.14 Newton saja. Boleh Okey, and then daripada situ ini yang bersifat arah, kita dapat F ini adalah T, ini adalah TX, komponen X, ingat Okey, so penting kat situ. Manakala untuk tentukan daya paduan, untuk tentukan pecutan bongkar, kita guna persamaan F sama dengan MA lah. Okey, kita dah dapat daya paduan, and then kita dapat tentukan dia punya, kita dah diberi jisim, and then kita boleh tentukan A lah. So kita jadikan A sebagai subjek, A sama dengan F bagi M. Kita masukkan nilai F dia 11.18 dan kita gantikan nilai M dia 2.4 dan kita kira kita dapat 4.66 meter per saat. So itu adalah pecutan dia.